saya tak perlu risau esok sebab kita tak perlu nak kejar-kejar di awal pagi. Kita masih boleh bersarapan di mana-mana kedai yang menyediakan sarapan pagi. Tadi kita tenang-tenang saja. Juga saya berharap Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya menyembuhkan saudara kita Ustaz Izani yang dikejarkan ke hospital, dikhabarkan berita terkejut. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan beliau, insya-Allah. Amin. Baiklah tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan masih ingat lagi saya. Saya pun begitu juga masih ingat lagi kepada tuan-tuan, khususnya tuan yang ada depan saya. Saya ingat pada beberapa bulan yang lepas, saya nak keluar dah daripada pintu masjid, tapi dipanggil oleh abang berdua bertanyakan kepada saya apakah keadaan i'rab subhana. Kenapa tak subhanu ataupun subhani? Subhanaka faqina azaban nar. Subhana, kan? Ya, tuan, dengan tuan imam yang bertanya, saya pun jawab. Itu tinggi daripada dia punya i'rab nahwu dia. Waduh, saya sangat-sangat suka pada jemaah yang mana apa dia memperdalamkan ataupun apa dia tekun belajar nahwu, bahasa Arab. Dengan kita mengetahui nahwu, kita akan lebih jelas, lebih sedap menikmati apa dia ataupun menghayati erti kalam Allah. Itu seringan tadi masa tuan imam kita dengan panjang lebar, tuan imam kita membacakan ayat tadi, satu ayat yang menyentuh tadi. Afabil batil yu'minu wa bi ni'matillah hum yakfurun. Bi ni'matillah hum. Afabil batili yu'minu. Afabil batili hum yu'minu, Tuhan tak sebut. Afabil batili yu'minu. Afabil batili yu'minu wa bi ni'matillah hum. Allahum yakfurun. Maksudnya benda ni jadi terkejut. Adakah dengan benda batil mereka beriman dan mereka kufur dengan nikmat Allah? Mereka boleh kufur dengan nikmat Allah. Mereka boleh kufur dengan nikmat Allah. Hum, ada sebut hum. Hum ni maknanya untuk taksir. Maksud tak boleh terima kan? Macam tu. Dengan batil mereka beriman, dengan nikmat Allah yang terang-terang jelas-jelas ni kufur. Itulah persimpangan yang amat jelas dalam kita mengambil langkah untuk beriman. Baiklah tuan-tuan, kita bersambung. Saya kira sambungan lah pengajian kita dalam surah Al-Ma'idah. Saya macam tu je lah. Sebenarnya saudara Fendi hubung saya berada di kampung Delik Dalam, Kelang. Masa tu dah pukul 5 dah, 5 petang. Bekerja di sini lah, ada urusan peribadi dengan kawan lama. Jadi kerja di sini sebab boleh lah kan. Sekali yang berjemaah bagi baik, gitulah. Baik tuan-tuan, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ni surah Al-Ma'idah, juzuk yang ke-6 juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, ini ayat yang ke-6 dalam surah Al-Maidah. Seperti mana saya beritahu dahulu, surah Al-Maidah ni 200 ayat, semuanya turun di Madinah. Apabila turun di Madinah, dia punya dustur lain. Di Mekah, dustur dia ialah paksi iman, airing untuk iman. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Yang ni ya ayyuhallazina amanu. Sebab apa? Ia dalam memupuk dia majmuk komuniti muslim kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak memperlekatkan nikmat. Nak ambil wuduk macam mana, mandi janabah macam mana, tak ada air kena tayamum dan sebagainya. Maka ayat ni lah ayat yang menunjukkan kepada kita dasar dalam bab babul wudu, kita mutaharah tu dalam masalah wudu. Faslun fil wudu. Dalam bab wudu. Di sinilah. Baik, kita baca ikut apa dia punya pengertian dulu. Saya baca tengok kitab ni. Allah Subhanahu wa taala nada ar-rabbu ta'ala ibadahul mu'minin bihi wa bi rasulihi wa wa'dihi wa wa'idihi ya'muruhum bit-taharah. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-Nya yang beriman, iaitu pada ketika itu para sahabatlah dan juga para rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan juga janjinya dan juga amarannya supaya Allah Subhanahu wa taala nak memerintahkan mereka dengan taharah. Macam mana nak bersuci ni? Nak bersuci ni ya. Apabila kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam solat, dia dikira kita bermunajat. Munajat ni maknanya meluahkan rasa dengan cara yang sir. Sir ni maknanya tak berbunyi lah, perasaan. Munajat dengan Allah ni. Yuwajjihu kalamahu ila Allah, tapi dengan bentuk apa? Masyaa'ir, perasaan kita, tawajuh, khusyuk kita. Itu kita bila kita kata munajat dengan Allah dengan nas daripada hadis, idza kana ahadukum fi shalah, apabila adalah salah seorang daripada kamu itu berada di dalam solat, fa innahu yunaji rabbahu. Maka kerana sesungguhnya ia sedang bermunajat dengan Tuhannya, dengan kalam-kalam daripada Al-Quran, bermula dengan Al-Fatihah dan setelah itu dengan mana-mana surah ataupun potongan ayat yang dibaca. Begitu juga dah tasbih intiqal antara rukun ke rukun. Sebab itulah di dalam solat la yusmah ayu kalam illa kalamillah. Tidak boleh cakap apa dalam solat kecuali pembarayan kalam Allah dan doa yang daripada sunnah Nabi kan. Tasbih ketika sujud dan juga ketika rukuk gitu. Sebab kita sedang munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam riwayat Bukhari, idza kana ahadukum fi shalah, apabila seorang daripada kamu berada dalam solat, fa inna rabbahu, maka sesungguhnya Tuhannya di antaranya dan di antara kiblat. Tapi kita tak boleh lah bayang orang macam sekutu macam tu, tak. Itu nak kata apa? Dekatnya Allah. Nak katanya dekatnya Allah, bukan secara fizikali. Tak. Alhamdulillah. Itu dah kira tajsim. Mana dekat dengan Allah, munajat dengan Allah. Tu. Jadi itulah. Jadi oleh kerana itulah, sebelum kita mendirikan solat itu, kita diperintah oleh Allah supaya melakukan taharah. Sebab itulah taharah ini dikira ibadat. Khilaf dengan mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata itu syarat sahaja untuk nak memulakan solat, bukan dalam bab ibadat. Apabila kata ibadat, maka wuduk ni tak perlu kepada niat. Itu khilaf mazhab. Tak. Jadi kita kata boleh. Dia tetap ibadat. Sebab apa? Perintah Allah ni. Macam tu. Idza hum aradus solah, apabila mereka hendak menunaikan solat. Idza qumtum ila solah. Idza ni untuk permulaan. Apabila kamu mula nak mendirikan solat. Maksudnya nak mula nak dirikan solat lah tu. Apa dia?
wa hiya munajatul 'abdi li rabbih. Solat itu adalah munajat hamba kepada Tuhannya, seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi penerangan yang mula-mula dengan taharah surah. Maknanya untuk nak angkat hadas kecil dulu. Apa dia? Kita angkat hadas kecil ni. Dengan apa kita angkat hadas kecil? Nawaitu rafa'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Maknanya nawaitu wudu lah. Saja aku berwudu. Wahia al-wudu. Wudu itu perilaku berwudu. Basuh tangan, basuh muka, basuh kaki. Wadu lain. Kalau wadu itu air wudu. Air wudu. Wadu air wudunya. Kalau wadu itu air untuk berwudu. Kalau wudu kelakuan berwudu. Beza atas dengan bawah. Beza dhammah dengan fathah sahaja. Waktu sebut dengan nama isteri kena sebut betul-betul. Jangan tersalah sebut. Takut nging datang. Kalau ramai lah kan. Kita seorang je masing-masing. Baik. Mana? Begitu juga seterusnya. Depan sikit pada ayat lagi, Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia hadas kubra pula, iaitu janabah, wahiyal ghusl, iaitu mandi wajib. Pun Allah Subhanahu wa taala sebut juga. Dan begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala sebut untuk keduanya itu wudu dan juga mandi hadas. Jika tidak boleh kita, ini mukadimah dulu kan, kita tidak boleh mengambil wudu secara sebenar, iaitu dengan air ataupun mandi, maka di situ ada pilihan lain, iaitu bertayamum. Bertayamum. Itulah. Maka kita pergi kepada ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mula nak mendirikan solat, itu maksudnya. Idza aradtum iqamatas solah, untuk nak mendirikan solat, fa'silu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu. Basuh muka kita, basuh tangan dulu kan. Mudah dah orang yang bahas mana ni? Basuh muka terus, basuh tangan dulu. Basuh tangan, pomo, masuk air dalam hidung, barulah basuh muka. Kan? Inilah kita kena reka, kita kena ambil hadis. Ini tak boleh. Padahal baru baca mana ni ya. Kecoh, masuk SB. Basuh muka je, ustaz kata. Boleh lah. Quran kan dasar, kan? Inna anzalna ilaikal kitab litubayyina linnas. Ada sakit. Kami turunkan kepada kamu kitab, iaitu Al-Quran, supaya kamu, apa dia, Nabi, menerangkan kepada manusia. Apa dia terangkan? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah sumber lah. Maka di situlah adanya niat. Innamal a'malu binniyat. Maka di situlah adanya basuh berkomo, basuh air istinsyaq dengan istinqaf kan. Istinsyaq lah, basuh air dari hidung. Lepas tu barulah basuh muka dengan menyertai dengan niat sekali. Di situ. Maka di situlah bezanya sunat dan wajib ni. Maka di sini adanya rukun sahaja. Apa dia? Rukun wajib anggota, iaitu 4. Muka, tangan, rambut dan kepala ni maksudnya rambut lah, dan kaki. Itu hikmah ni. Hikmah syariah kita kan. Ibarat kalau ambil Al-Quran saja, ambil sayap saja, sayap kanan. Tak tahu macam mana kalau tak ada sayap, ini kena ada dua-dua sayap. Lain kita berpasangan hidup, kita isteri pada kanan. Itu dia tak ada sayap kedua, tak ada dah kan? Tak ada dah. Kalau ada tu, alhamdulillah boleh terbang bebas lagi lah, sedap lagi lah. Doakan untuk saya juga. Sebelum saya masuk 45, itu cita-cita setahun lagi ada. Lebih ada tak 45 saya kata saya tak harap nak jaga anak kecil. Itu lah kan. Macam mana? Dia tak dengar. Aduh. Santai-santai tuan-tuan. Baik, apa tadi? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu. Basuhlah muka kamu. Basuh muka tu macam mana? Kita tengok sini ayat. Basuh muka macam mana? Kita tengok sini ya. Haddul wajhi, sempadan yang dikata muka ni. Paulan ni panjang. Panjang macam mana paulan?
Mim manbati. Manbat ni tempat tumbuh apa dia? Asy'ar, rambut. Tempat tumbuh rambut ni maksudnya bermula dengan anak rambut lah. Saya tak ada rambut tu, rambut je lahir solo. Lahir luar. Kan? Kalau orang yang jenis bulu lepak tu, sebelum rambut tu mau sepah anak rambut. Biasanya orang India kan, Pakistan, Arab macam tu. Terutama wanita. Jadi jaga-jaga kalau macam tu. Basuh betul-betul. Bermula min tu min ibtidak. Min daripada tempat tumbuh rambut mana? A'lal jabah dia. A'lal jabah hati, iaitu dahi. Atas kali dahi ni. Sini. Ke mana? Taulan panjang kan? Panjang bermula daripada atas tu tempat tumbuh apa nama rambut yang bermula dengan anak rambut ni sampai ke muntaha zakni. Zakni ni dagu pada bulu juga. Maksudnya kena basuh kan? Kalau ada halangan apa dia janggut, kena selati dia, menyelati dia. Dia masuk biar kita yakin sampai air di apa dia tempat tumbuh janggut kita ni yang pertama ni. Bukan yang janggut sepat. Janggut sepat kena lah. Ni. Sebab janggut sepat ni bawah bibir kan. Dia kata muntaha. Muntahanya iaitu janggut betul lah. Muntaha sini. Tapi belum lagi kita sebut satu tempat nanti ni. Di antara super 4 rukun tu dia ada cara dia lagi untuk nak lebih bonus. Asfalal wajhi, bawah sekali pada wajah. Sini lah bawah wajah. Itu sempadan panjang dia. Panjang. Atas kena sampai sini. Basah daripada anak rambut ke atas. Boleh. Tu kena macam tu. Jangan sini. Pasal sini je. Tak kena anak rambut. Tak boleh. Main apa? Petik-petik kan. Macam tepuk petak sejuk. Tak boleh. Habis. Rata kan. Tepuk petak sejuk sebelum tidur lah. Lepas tu wahadduhu ardan ni lebar. Arduha ka'ardis sama. Lebar ni seperti lebar langit. Nanti saya ada baca tadi. Tu baca tadi dalam info saya. Su'ila hakimun. Ditanya seorang hakim. Apa dia? Mas sama'u safiyatun. Kenapa langit ni suci bersih? Kita tengok langit kan, biru, cantik, langit bersih. Tak adalah kata lompat sana kotor, sana tak ada. Apa hakim tu jawab? Apa hakim tu jawab? Li'annal bashara ma sakanu fiha. Kerana manusia tak duduk di sana. Apa maknanya? Kalau manusia tak duduk, sebab manusia bumi malam, sebab manusia duduk habis air berjenis jadi kuning, jadi itu jadi ni kan. Kalau manusia duduk langit, tak tahu nak cakap, langit sedih. Tuah sana, ompong situ, ini hitam. Langit pun keluar juga dia punya logam nanti. Kemerah-merahan dia punya logam nanti kiamat keluar juga. Maka nak wardatan kaddihan, warna apabila pecah langit tu warna merah-merah macam lava tu. Merah-merah, super merah bunga rus. Petik kelopak bunga rus. Betul manusia lah. Sebab kita tak ada langit kan. Kita bukan pada langit. Pada langit habis. Kita termakai langit. Habis. Lompong habis langit. Saya pun rasa senyum sendiri. Baik, kita pergi lagi. Lebar dia. Min watadil uzun. Watad uzun ni. Cupit telinga. Daripada cupit telinga watak. Watak. Ni cupit telinga ni. Al-yumna. Yumna kanan. Yusra kiri. Ilal watadil uzuni yusra. Sini. Sini ni. Telinga dia dah ada lubang tak dah? Sini. Maknanya kita kena sumur. Tu. Ni bawah ni. Wah. Sebab di situ dah dalam kitab fiqh, dalam kitab fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Barang yang wajib tu yang mana tidak sempurna dengannya.
Wajib kita basuh muka kan? Wajib. Tapi tak sempurna dengan kita basuhnya tu, itu hujung setiap ni. Maka dia pun wajib juga. Maksudnya kita kena perlebihkan lah. Perlebihkan. Sebab itulah kita ajar anak-anak kita biar tahu had yang sempurna dalam mengambil wudu. Mengambil wudu yang paling sempurna akan membawa kepada kekhusyukan dalam solat. Dia bermula dari situ lagi sebenarnya. Itu tuan-tuan. Kita habiskan dulu. Wa aydikum ilal marafiq, dan tangan kamu basuh sehingga sampai ke siku. Sampai ke siku. Maksudnya mengagumi basuh kedua tapak tangan dan juga zirok. Zirok ni apa dia? Lengan. Lengan satu zirok. Itu zirok. Satu hasta kan. Hasta satu ni kan. Satu zirok. Kepada bidayatil apa dia? Adadain. Adadain ni siku kita. Siku kita. Kepada apa? Kepada dua tulang siku kita ni. Ni. Fayadkhulu fil ghuslil mirfaqan. Dia tu masuk dalam membasuh kedua tulang siku kita ni. Maknanya sepadan antara bahu dengan lengan ni. Tetapi kalau tak sempurna ni, kalau kita tak lebihkan. Kalau kita lebihkan, bermakna basuhan pada siku kita, lengan kita ni akan masuklah. Benda ni biasa berlaku ketika kita bekerja. Kita tak bekerja tak apa di rumah, sebab kita pakai baju pakoda. Kalau kita bekerja, kita pakai baju dengan tangan panjang. Biasanya dengan tangan panjang. Kalau pakai dengan tangan pendek boleh lagi. Kita biasa pergi kerja pakai dengan tangan panjang. Kita sisi sekarang ni ya. Sebab kita kan sadu. Habis sadu kita nak tengok ketat. Jadi dia pergi sampai sini je. Basuh tarik lagi. Basuh. Biar sampai sini. Biar sampai ke sempadan bahu sikit. Shoulder kita. Nak ambil kelebihan apa? Nak ambil kelebihan biar umat Nabi kena. Nabi kena umat dia dengan ni lah. Dengan basuhan lebihan daripada wudu. Sima kita. Sima ni tanda. Sima hum fi wujuhihim. Sima ni sima ummati Rasulullah ni warah pada wujud wudu. Warah ni maknanya cahaya. Asal warah ni lewatan tumpuk putih yang berada di dahi kuda, yang tampak jelas. Biasanya pembeli kuda ni dia akan cari kuda yang macam ni. Biasanya segi firasahnya kuda yang ada tanda keputihan di dahi dia, ia menunjukkan kuda tu senang diajar, mudah dididik, cerdik. Itulah ramai. Maknanya Nabi akan nampak umat dia pada hari kiamat nanti untuk nak dipanggil urut kepada haud. Haud ni kolam Rasulullah ni sebelum faslul qada ni, sebelum faslul qada dan selepas apa dia syafaatul uzma kan, syafaat yang terbesar kan, untuk nak memulakan faslul qada ni. Di situlah kata ulama nabi-nabi, setiap nabi ada kolam, dan kolam tu akan diserbu oleh umat nabi masing-masing. Umat lain tak boleh minum daripada kolam Rasulullah. Kolam Rasulullah ni sangat besar sangat, lebar sangat, dan dia punya cedok dia seperti bintang di langit banyak. Tapi siapa kan boleh minum? Nabi kena. Nabi ajuk panggil anak kita panggil apa? Ufaqituhum, maknanya atakabbal, maknanya sambut. Mari ummati, mari minum. Nampak. Terus ni maksudnya tampak macam tu jelas. Tangan bercahaya, muka tempat basuhan wudu tu. Maka berwuduklah selalu tak semestinya kita nak tunggu solat ataupun membaca Al-Quran. Itu. Kekal dalam keadaan berwuduk. Mana tadi? Ada hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Inna ummati, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat. Dalam keadaan apa dia? Wuzran, ni bercahaya. Muhajjalin nampak jelas, muhajjalin.
Muhajjali ni maknanya jelas nampak. Min asabil wudu, daripada kesan wudu. Faman istata'a minkum, barang siapa dia mampu. Sebab apa? Sebab tak wajib. Yang wajib hak tadi kita sebutkan. Faman istata'a minkum, barang siapa dia mampu di kalangan kamu an yutila ghurratahu, untuk nak memanjangkan ghurrah cahaya dia, falyaf'al, maka hendaklah dia buat. Maka kita lebihkanlah. Itulah kata atas tu rambut biar basah atas pada anak rambut. Ada janggut basah kan. Apa? Tapi jangan pada membazir pula. Tetap pada hak yang bukan dalam hak membazir, bukan jiru. Bukan jiru basah ke tak. Ada cara dia. Boleh kan tuan-tuan? Begitulah. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah pada ru'us, kepala. Kepala. Mana ada atas kepala tu ada rambut. Kepala botak macam mana? Botak sapu kat kulit kepala. Sapu kulit kepala. Macam biasa. Tu. Wal lafzu ru'usikum tu muhtamal. Muhtamal lil kull. Maksudnya boleh juga kita andai nak basuh semua kepala ataupun separuh. Paling kurang tiga rambut kalau ada. 3 jari sini. Ataupun paling tamam sempurna. Sempurna macam ni. Kita ambil ke tangan kita celuk, air mutlak sini macam ni. Ni. Lepas tu basuh pula, ni kena hak depan, kiri 3 depan kan. Tapi ni yang mustakmal. Yang 3 belakang ni ambil balik depan. Tarik balik ke depan. Ni ke depan. Korang itulah. Untuk nak mengelakkan air itu daripada jadi mustakmal semua. Mana? Itu yang sunnahlah. Antara yang disebut ataupun buat 3 mana-mana bahagian daripada rambut. Pun sahlah. Tak semestinya semua. Sebab apa? Sebab lafaz bi ru'usikum tu tadi ihtimal, boleh kata semua pun ya, separuh pun ya, sebahagian pun ya, boleh. Tidak ada masalah. Cuma sunnah Nabi memberitahu al-masih, orang yang nak menyapu tu tadi, yaqbalu bi yadayhi, bawa tangan dua tangan tu tadi, wa yudabbiru bihima, dia yudabbir, pusing dengan tangan dua tadi, fayamsahu, maka dia boleh basuh ke semua kepalanya tadi dengan cara tadi. Wa huwa akmalu, itu paling sempurna. Demikian tu macam mana? Bi balalin, dengan basuhan yakunu fi kaffaihi, pada tangannya. Bukan masuk ambil air baik basuh macam ni, tak. Balal ni basuhan air yang ada di kedua tapak tangannya, bukan yang ambil air tu basuh, itu mandi. Dia kata wamsahu, sapu, itu mandi depan sikit lagi. Jangan keliru kata. Kama bayyanat. Okey, dah. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga basuh wa arjulakum ni kan dia ataf kepada basuh tangan tu tadi, bukan ataf ni sambung, bukan ataf kepada sapu apa nama, sapu rambut kepala tadi, bukan. Syiah fiqh dia ataf waw sambung, dan tu kaitan waw kepada wamsahu, dia ataf kepada wamsahu tu. Maknanya wamsahu arjulakum ilal ka'bain, maknanya sapu kaki sampai ke gulali, tak basuh, sapu. Itu khilaf jama'atul muslimin, khilaf pada kumpulan jemaah Islam, iaitu as-sunnah wal jamaah. Okey, kita tengok kenapa dia buat begitu. Maka pengarang memberitahu dengan jelas. Wa kullu ma zikra fi tafsir min sifatil wudu wal ghusl, dan setiap apa keterangan yang telah diberitahu dalam tafsir daripada cara berwuduk dan mandi tadi, juga tayamum,
adalah sabit dalam kitab-kitab hadis sihah dan juga kitab hadis sunan. Kitab hadis sihah ni hadis yang memberitahu selain daripada kitab fiqh. Selain daripada masalah fiqh beritahu. Kalau kitab hadis sunan, dia mengkhususkan hadis yang diriwayatkan mengenai ibadat fiqh, daripada semua, daripada kitab taharah sampai kitab hamba, kitabul i'tiq. Itu dia panggil sunan, seperti sunan Abu Daud. Kalau kita buka kitab Abu Daud, dia banyak berbicara tentang fiqh. Sunan Tirmizi, sunan Sunan Nasa'i. Kalau sihah jami', dia mengagumi semua. Macam Bukhari Muslim kan, dia memberitahu semua tentang hari kiamat, tentang apa dia fitnah akhir zaman, banyak. Tapi kalau kata sunan, bukan sunan ni Sunan Walidah, Sunan Abu Daud, ini dia menyatakan bab-bab mengikut turutan fiqh. Abu Daud. Itu beza dia. Mana lagi? Kata dallat Rafidah. Telah sesatlah Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ni Syiah imamiyah. Syiah imam, 12 imam. Memang sesat, bahkan kufur dah. Dengan jelas ni. Fahzaru biqiraati wa arjulikum. Dia kata, maka kamu kena kena berhati-hati dengan bacaan bagi bawah kepada arjulikum. Ni kena arjulakum wamsahu. Kita tengok bacaan tu tadi macam mana? Wa arjulakum kan, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Syiah dia ikut macam mana? Wamsahu bi ru'usi, si tu, sikum tu, wa arjulikum li. Dia kira ataf ni sambungan kat situ, conjunction lah. Kata waw. Waw tu maknanya dan. Ana wa huwa, saya dan dia. Wa tu. Itu. Situ beza. Kenapa? Famasahu arjulahum. Mereka hanya membasuh, menyapu kaki mereka pada setiap wudu, dan mereka meninggalkan basuh kedua kaki tadi. Maknanya ikut ayat orang Arab, dia orang Parsi, tapi dia menggunakan dia tu lah, mengelak. Orang Arab faham arjulakum. Semua imam dia ulangi kepada Syiah aja. Abadan. Wal hamil, perkara yang menjuruskan mereka di atas demikian itu kerana ketua-ketua imam-imam mereka, Khomeini mereka itu zayyanu lahum, memperindahkan, buat fatwa, buatkan doktrin kepada mereka itu tadi. Mereka mewajibkan ke atas mereka, sehingga mewajibkan ke atas mereka memahami dengan hanya menyapu kaki, bukan basuh, sapu dia. Macam sapu khuf kita sapu lah kan, pakai khuf kulit untuk masa sejuk. Itu betul lah. Kenapa? Kerana alasan supaya mereka kekal jauh daripada Islam dan juga orang Islam, dan supaya mereka tu tadi bersedia untuk nak berperang dengan orang Islam, untuk nak mengembalikan daulah Majusi yang merupakan wawasan mereka. Itu di sebalik Syiah ni nak menguasai. Sekarang ni pun dah nampak dari sebelah kan. Mereka nak membangkitkan balik pemerintahan Majusi sebenarnya. Benar itu je. Tapi dengan menggunakan Menggunakan banner Islam. Nampak? Percaya. Tapi kita mendekati betul-betul, buat pendekatan betul-betul, ia adalah sangat-sangat berpesong dengan ajaran yang dalam Al-Quran maupun ajaran yang dibawa oleh Nabi kita. Hadis-hadis palsu beribu-ribu banyak. Itulah, kalau sampai dia terjerat yang tu, maka malaikat awal-awal lagi ambil tahan mereka daripada meminum air di kolam Rasulullah. Itu antaranya mukhaliful jamaah, orang yang khilaf, simpan, antaranya Mu'tazilah, Qadariyah. Itu nama Muslim, tapi mereka diharam daripada minum air di kolam Nabi. Ingat, itu yang penting sangat, kita berada dalam skop sempadan ahli sunnah wal jamaah. Bukan ta'assub. Ia adalah kerana jelas nyata, kerana dalil. Kita pegang, kita ahli sunnah wal jamaah, kita pegang dengan dalil. Bukan ta'assub tak. Ini dalilnya. Tidak harap nyata wa arjulakum.
Semua qiraah, qiraah 7 kan? Baca wa arjulakum ilal ka'bain. Bukan wa arjulikum. Kalau wa arjulikum maknanya sapu. Itu bukan kata oh ini pendapat yang boleh dipakai, tak. Ini pendapat yang memang pesum walaupun dalam fiqh. Ingat tu. Jangan kita nak saja-saja nak buat glamour. Dan saya kita glamour. Glamour macam mana? Glamour tak boleh minum air. Sedangkan minum air di kolam Nabi sekali minum tak dahaga dah. Allah Tuhan. Beli pula air. Biar dulu. Biar minum air kolam Rasulullah. Allahu Akbar. Panah tuan. Panah masa tu. Matahari didekatkan seseolahnya. Ingat tu. Mudah-mudahan. Dia macam mana? Berebu tuan-tuan, berebu. Umat lain datang, malaikat halang pergi umat kepada Nabi kamu. Sebab tengok air cantik ni. Datang umat lain, umat Nabi pun datang juga. Tapi ada yang datang depan sekali ni, puak munafik. Apa? Tapi Allah tahan. Malaikat kan. Lepas tu undur tahan. Antara ni. Ada hazal tu. Terus kan? Okey. Baik, terima kasih tuan. Mana? Nah itu pasal Syiah tadi ya. Baik. Seterusnya apa dia hadis. Hadis juga menyatakan bayanat al-madmadah, iaitu berkomor, wal istinsyaq. Istinsyaq ni maksudnya memasukkan air di dalam hidung. Wa kaunul ghusli, dan juga apa nama kita membasuh apa dia dengan bilangan 3 kali. 3 kali. Hari itu wajib. Yang kedua sunat, yang ketiga pun sunnah ala wajhil istihbab. Basuh 3 kali itu dengan wajah atau dengan cara istihbab. Maknanya eloklah, sunat. Apa beza sunat dan istihbab? Sunnah ini memang wajib. Kalau kita kata ini sunnah, mana sunnah lah. Ada hadis yang menunjukkannya. Kalau istihbab ini ialah pandangan ulama. Pandangan ulama mengatakan istihbab bagus. Sebab apa bagus? Sebab nak sempurnakan. Takut buat sekali tak habis, tak sempurna. Maka diberilah ulangan sebanyak 3 kali. 3 kali itu tadi adalah had yang paling kurang bagi jamuk. Ada mula-mula jamuk 3. Kalau keempat tu kalau buat beri kepada pembaziran. Sebab dalam abad ni dia ada 3. Dia ada mufrad 1, musanna 2, baru jamuk. Bahasa lain dia ada 2 je. Plural dengan singular. Akak dia ada 3. Bahasa lain saya tak tahu lah. Mungkin bahasa France pun saya rasa ada 2. Tu. Baiklah tuan-tuan. Wa qaulu bismillah inda syuru', dan juga membaca bismillah. Bismillah ketika nak memulakan wudu juga. Ai al-bad'u fil wudu, memula dengan bismillah pada kita nak berwudu itu. Adapun setiap kita basuh kaki, basuh tangan, kalau baca bismillah itu saya tak pasti. Saya tak pasti. Yang mula basuh muka dengan bismillah ya ada. Tapi setiap anggota mula dengan bismillah saya tak pasti sebenarnya. Saya tak pasti. Saya tak cakap apa. Saya kena tengok kitab dulu. Sama ada ya ke tak kan? Istihbab lah maksudnya. Istihbab ke tak? Itu. Seperti mana apa dia sunnah Rasulullah SAW mengatakan wajib tertib dalam membasuh anggota wudu. Yang pertama hendaklah yang pertama, yang kedua hendaklah yang kedua, dan yang ketiga hendaklah yang ketiga. Ini pun khilaf ulama. Tetapi dalam skop apa dia? Dalam skop kita lagi, dalam skop sunnah wal jamaah lagi. Ia adalah di antara imam kita mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Pun juga bermasalah berpunca dengan waw. Waw ni wawulan. Wa dan. Tetapi makna banyak. Waw dengan makna himpun. Awak pergi, lepas tu awak dan awak dan awak dan awak. Maksudnya ada bilangan. Tertib. Itulah yang dimaksudkan dengan wuduk ni. Basuh muka, lepas tu basuh tangan, basuh kepala dan basuh kaki. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan waw ni untuk jamak mutlak. Awak pergi. Tak kira apa. Betul juga.
Ini perbahasan bahasa. Tetapi dalam dua ni kita boleh pakai. Secara ampungan boleh. Tapi kita kena ada ta'yid. Ta'yid ni maknanya penguat daripada hadis. Bagaimana penerapan Rasulullah? Sebab Rasulullah ni bertanggungjawab menghuraikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengoklah wudu. Rasulullah mengambil macam mana? Kita tengok Rasulullah ambil ikut tertib. Imam Syafi'i katakan. Jadi maknanya di situ ayat kuat kepada tertib. Muka dulu. Sesoalan Imam Abu Hanifah kata boleh mula dengan kaki dulu ke? Lepas tu tangan, lepas tu rambut, kepala tak? Boleh. Itu dalam kitab saja, kitab hidayah dia, ataupun Kifayatul Akhyar. Itu hanya apa? Dalam kitab. Tetapi saya tengok kawan-kawan saya semua di Mesir ke, di Pakistan, atau di mana-mana tabligh yang datang sebenarnya, semua ikut tertib. Sebab apa Imam Abu Hanifah macam tu? Kerana mereka ni duduk di Kufah, duduk di Iraq. Hadis yang memberitahu tentang ni adalah amat sedikit. Banyakkan hadis daripada Imam Ibnu Mas'ud, ya, sahabat radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud. Tetapi Imam Syafi'i dalam ibadah ni, bermula dengan taharah ni, beliau sangat-sangat menitikkan hifz hadis banyak. Pergi ke Mesir, pergi ke belajar Muwatta di Madinah, di Palestin. Jadi tentang ibadat ni memang perhalusan dia memang dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Lebih orang kata lebih teliti, lebih cantik. Itu. Beza tu je. Itu tak apalah. Ada jelas. Maka sebab itulah rukun yang ke-6 dalam wuduk kita, maknanya tertib. Bersumberkan waw tu tadi lah. Kita kata rukun ke-6 tertib. Memang tertib. Tapi mana dalil? Tengok dalil. Masa kita kata ya tertib. Waw tu kita faham dengan waw makna tertib. Iaitu dengan apa dia, muka, tangan, kepala dan kaki. Jadi kalau orang yang misalnya nak buat hal, lepas kaki dulu, tak apa, mana ada kata suruh tertib kan? Korang-korang pandai. Tapi itulah. Dan niat pun tak dia lah. Niat pun kita wajib hukum daripada apa dia wuduk juga. Syarat wuduk. Tak sah kalau kita tak niat. Niat ketika mana? Ketika berkumur. Tak. Niat ni dia wajib, maka dia pergi kepada yang wajib jugalah. Apa dia? Rukun lah. Apa dia? Muka tu kan. Basuh muka. Mula-mula nak basuh muka tu. Air yang kena sekali pada mula-mula apa nama? Anggota muka tu. Situlah kita niat. Niat di hati. Jangan lafaz nama itu wuduk lillahi ta'ala. Ini nafas tapi tak apa kan. Kita tak faham lah niat di hati. Niat di hati. Lafaz niat. Belajar-belajar je lah. Untuk nak memudahkan. Tak ada masalah. Dan yang kedua dia kata wujubul fawr. Hendaklah segera. Segera ni maksudnya apabila ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, pergi minum air. Minum air kopi dulu. Dah minum 2 gelas, baru ambil basuh kepala dan basuh kaki. Tak boleh. Fawr ni maknanya komplitkan. Dan memang kita buat macam tu kan. Fawr ni maknanya kena habis wuduk tu. Bihaitsu la yafsilu. Tidak ada senggang, tidak ada renggang. Bizamanin dengan masa, renggang masa di antara anggota-anggota wuduk tu tadi ketika dia basuh. Bal yaf'aluha fi waqtin wahidin. Bahkan dia kena ambil wuduk tadi pada satu waktu. Jika sekiranya dia boleh. Wa akaddat dan ditekankan wajib niat. Hatta laka'annahu syartun fi sihhatil wudu. Sesoalah niat tu tadi merupakan syarat bagi sahnya wudu. Saya dapat gambarkan tuan apa dia tafsir ni Syekh Abu Bakar Jazairi mazhab Syafi'i ataupun paling kurang mazhab Maliki, lebih kurang. Imam Malik ni ketemu pada Imam Syafi'i juga. Itu panjang bab ni tuan-tuan banyak. Wa in kuntum junuban fatahharu pula. Ni baru wuduk tadi. Ni nak pergi pada janabah pula. Tidak saya enggan tu. Tuan-tuan tak apa kan? Ada nak tanya. Saya buka pertanyaan dulu. Dah 9:40 mungkin tuan-tuan tak makan lagi. Kan marah kat saya dalam hati kan.
Saya tak tahu nak cakap macam mana. Kita beri dulu lah. Belajar biar sikit tapi biar dapat kan. Tak banyak tapi hilang. Biar sikit. Tak apa, ada nak pertanyaan tanya. Bukan kata saya pandai berkongsi soalan. Saya tak tahu, saya tanya orang yang lebih hadir. Ramai lagi ada Ustaz Syahri lebih hebat ni. Mana-mana lagi. Kan? Boleh. Ada nak pertanyaan tak? Wudu. Ya. Kan? Basuh telinga ada. Basuh telinga ia termasuk dalam sunat. Sunat. Maksudnya kalau kita tak basuh telinga tak apa. Berkomor pun sunat. Masuk air dalam hidung pun sunat. Hatta basuh kafai, basuh tangan mula-mula pun sunat. Tetapi itu adalah sunat, maksudnya tak bukan rukun lah. Maksudnya kalau tak buat tu tak dikata-kata asal wudu. Tetapi Nabi kata apabila kamu nak bangun daripada tidur, hendaklah kamu basuh kedua tapak tangan kamu sebelum berwudu. Dikhawatiri tangan kamu tak apa-apa pegang. Kan? Itulah wudu. Dan yang saya tahu apa lagi. Dan ambil wudu ni saya eloknya antara sunnahnya kita ambil dengan bekas lota dia panggil. Maksud kita panggil lota. Lota ni macam cerek. Daripada stainless steel kita ambil, belajar ambil dia tu. Itu sebenarnya kaedah menjimatkan air. Menjimatkan air. Betul. Ambil kena bekas. Macam bekas kita kenduri tu kan. Tapi dia lebih tinggi sikit lah. Sebab apa? Sebab kadar untuk ambil wudu ni satu mut je, satu cupak ni je, 250 ml je. Kita satu gantang lebih. Satu sok tu air untuk kita mandi wajib. Tapi kita dah satu kolam mandi. Macam lah air banyak sangat di Malaysia kan. Kadar kita macam satu mut je. Satu mut ni ibarat satu tank susu, susu pekat. Belajar ambil seminimal yang boleh, tapi kita ambil tangan yang sempurna. Ini air banyak tapi tak sempurna. Wudu. Belajar kan itu. Kita tengok. Sebab ada hamba Rasulullah Zaid kan, dia akan wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antaranya. Dan ambil wudu pun jangan kita tampak. Wallah basah. Tak boleh, itu makruh. Jangan tampak ni. Sapu wamsahu biwujuhikum. Bukan apa tak mengisi air. Imam Abu Hanifah juga dia khilaf maksudnya bermuzakarah dengan Imam Syafi'i, tapi dia tak sempat lah. Dia nak kata kenapa ada air mustakmal. Ini saya dengar daripada guru yang tahu dulu. Dia kata, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku air basuhan wudu ni mengatakan istiqmal. Sebab dia air mustakmal bagi Imam Mazhab Syafi'i, Abu Hanifah boleh ambil wudu lagi. Kita tak boleh. Kita air mustakmal kalau tak dihimpun menjadi lebih daripada 2 kolah, tak boleh. Tak boleh ambil wudu. Sebab dia air mustakmal, air yang dah digunakan. Sedangkan elok basuh tu cantik air kan, tak ada berbuih, tak ada bau. Sekali dia minta dengan Allah. Sekali Allah Subhanahu Wa Taala singkatkan hijab. Bila dia nampakkan air basuhan wudu tu macam mana, nampak, maka dia nak kata bintang tak. Jadi tak apa? Tak conscious. Kejut sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dia nampak gugurnya dosa. Dan dosa tu Allah nampakkan macam mana gugur dosa daripada air wudu. Maka dia patutlah teruknya air, kotornya air dosa. Dosa gugur tuan-tuan. Daripada dia contoh jari ni. Apa tu ambil elok-elok. Mandi wudu, mandi janabah bersama-sama. Jangan kita terpecik air mustakmal tu. Apa yang kita pecik? Habis orang yang ada dosa kita. Itulah makruhnya. Makruh, betul makruh. Makruh. Salahatan akul. Saya kata salah je lah. Bukan saya kata ramai. Makruh. Begitu juga kita lap balik. Kita apabila lepas mandi nak ambil wudu kan, sebelum lap kita ambil wudu tak. Lepas tu kita lap wudu kita. Sebenarnya eloknya kita lap dulu lepas mandi tu. Lepas mandi tu kita ambil wudu. Biar kita kering dengan wudu. Cahaya tu. Jangan kita padamkan cahaya kita. Tu wudu je kan. Wudu pun tak habis lagi. Tapi dengan wudu kita bermula dengan wudu.
Sebab itulah pertama kita nak buat ibadat kita. Jadi saya tak nak cakap banyak tuan. Kemudian jadi saya nak tutup kitab punya tuan. Saya pun ambil wuduk juga ni. Tuan Imam boleh ganti tuan. Saya tak apa tenaga sangat hari ni, betul. Benar. Tapi agak dekat, kita dekat. InsyaAllah tuan-tuan macam tu lah. InsyaAllah kita tahsin wudu. Kita memperelokkan wudu kita. Memperelokkan bukan kita tahu punya bazir, belajar. Belajar. Kita tengok kitab Fardhu Ain bagaimana cara berwudu tu. Jadi setakat ni dulu tuan-tuan boleh ya. Setakat ni dululah. Minta maaf apa yang terkhilaf, apa yang agak terasa ke. Minta maaf. Jadi ada masa kita boleh sambung lagi perjumpaan muzakarah kita. Bacalah tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.